Adapun qalqalah sughra, okey. Jadi qalqalah, kalau yang qalqalah sughra yang tengah-tengah lah, contohnya yaqdira, yaqdira. Itu di tengah-tengah perkataan dipanggil qalqalah sughra. Pun kita nampak kat sini ada juga hukum kita kata idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham ni maksud dia masuk. Kita masukkan huruf selepas dia. Macam ayat nombor 5 surah Al-Balad ni. Al al allan kan, alla tu allai, al yang pertama tu dipanggil idgham bila gunnah, tanpa dengung. Sebab tu kita baca, kita masuk terus huruf lam, al, lepas tu lai yaqdira. Lai yaqdira tu dipanggil idgham ma'al gunnah, bersama dengan dengung, dimasukkan bersama dengung. Kemudian kita contoh lagi idgham bila gunnah dimasukkan tanpa dengung tu ayat nombor 6. Ma lallubada, lallubada, terus masuk ke huruf lam. Sebab idgham bila gunnah ni dia huruf dia dua je, iaitu lam dengan ra. Kalau kat sini kita tengok contoh lam lah, contoh lam. Adapun idgham ma'al gunnah masuk bersama dengung, iaitu masukkan kita kata yang sebelum dia tu kan, macam al-lai, itu dia ada 4 huruf ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah 4 huruf. Nak mudah ingat, yauman, ya, waw, mim, nun. Kalau kat sini contoh dia ya lah, lai yaqdira. Jadi dia idgham tu dia masuk terus. Lai, tak bunyi lan. Nun mati tu tak bunyi. Sebab kalau yang bunyi nun mati itu jelas, tu dia panggil izhar. Jelas, izhar halqi. Dia jelas bunyi nun. Kalau contoh kat sini, kalau izhar halqi, mana? Ada siapa jumpa? Izhar. Oh, kat sini banyak yang dengung. Semua banyak yang ma'al gunnah ni. Kalau izhar halqi, contoh kalau kat surah Al-Fajr. Okey, contohnya ayat nombor 6 tu. Bi'adin irama. Tapi biasa kita berhentilah. Kita waqaf bi'ad. Tapi kalau kita nak sambung, bi'adin irama dhatil imad. Bi'adin irama. Itu jelas bunyi nun tu kan. Kita panggil tanwin. Yang ni tanwin. Din. Tapi bunyi dia, bunyi nun mati tu jelas lah. Tanwin tu jelas. Din. Adapun kalau idgham ma'al gunnah ni bunyi nun tu tak bunyilah. Kan lai yaqdira. Atas pun ada. Wa walidin wa ma walad. Din wa ma tu dipanggil idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Kita kata yauman kan, ya, waw, mim, nun. Itu idgham ma'al gunnah. Adapun yang macam wa anta, anta itu dipanggil ikhfa hakiki, disembunyikan secara hakikat dia. Nun tu tak bunyi. Wa anta, ikhfa, sembunyi. Ayat kedua tu izhar kan Ustazah? Walayalin ashr. Betul. Jumpa walayalin ashr. Izhar halqi. Kita kata jelas bunyi tanwin dia. Walayalin, dia ada bunyi nun kat belakang tu kan, lin, tanwin. Okay. Itu contoh kita kata tajwid. Lagi hillum biha zal, kan, biha lum biha zal. Okay. Itu dipanggil iqlab. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ba, iqlab. Jadi dia tukar kepada bunyi mim. Hillum bihadzal balad. Sebab tu dia ada tanda mim kecil kan, mim kecil tu. Sebab dia iqlab. Iqlab tu maksud dia tukar.
Sarak kelak saya tukar. Itu sedikitlah kita kata tajwid dalam surah Al-Balad. Surah Al-Fajr pun sama, kita kata izhar harki tadi ayat nombor 2 tadi. Qalqalah pun ada wal fajr. Fajr. Tapi di tengah ayat wal fajri wa layalin 'ashr. Jim adalah huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutubun, jiddun. Itu 5 huruf qalqalah lah. Lin ashar tadi yang sebut sebagai izhar halqi. Lagi qasamul lidhi. Mulidhi ni tahu tak hukum apa? Qasamul lidhi. Tanwin bertemu dengan lam. Siapa tahu? Ayat ke berapa Ustazah? Ayat nombor 5 surah Al-Fajr. Mulidhi, qasamul lidhi. Itu idram bila gunah. Ya, betul. Idgham bila gunnah masuk Tanpa dengung. tanpa dengung. Betul. Walaupun dia idgham. Walaupun dia idgham. Masuk bila. Bila tu tanpa. Bila. La tu tanpa. Gunnah tu dengung. Tanpa dengung. Kalau idgham ma'al gunnah masuk idgham tu masuk. Bersama. Ma'a tu maksudnya bersama dengung. Ini ada contoh idgham ma'al gunnah tak? Idgham ma'al gunnah. Jangan. Macam ayat nombor 19 tu pun idgham bila gunnah tanpa dengung. Lam. Aklal lamma. Kemudian kalau dakka ayat tu ikhfa. Ikhfa hakiki. Kita sembunyikan tanwin tu. Dakka. Ikhfa. Kita letak dia NC kat belakang Ustazah. Dia bunyi dia tu berdasarkan huruf. Kita nak sebut huruf selepas dia tu kan, dal. Huruf dal ni dia nipis. Jadi kita nak masuk tu dakka. Dia bunyi tu dah nak masuk ke makhraj huruf dal. Jadi kita dengung, ikhfa kan, sembunyikan tanwin nun kat belakang tu tak bunyi. Dakka. Tapi kalau soffa dia jadi tebal sebab kita nak masuk ke huruf sad. Huruf sad tu dia punya makhraj dia tebal. Jadi kita soffa bunyi dia dengung dia tu bunyi tebal. Tapi kalau dakka dengung dia tu bunyi lembut sebab nak huruf dal. Dal dia lembut, dia tak tebal macam sad. Ini ada idgham ma'al gunnah ayat 23. Yauma idzi yatadzakkar. Ya tu idgham ma'al gunnah. Masuk ke huruf ya. Yauma idzi bersama dengung ma'al gunnah. Kalau yang yauma idzin ayat 23 juga surah Al-Fajr. Yauma idzin bi jahannam. Itu iqlab. Betul, iqlab. Mim bertemu gambar, dia ada huruf mim kecil. Dah dulu kot. Kalau ayat 25 ni idgham bila gunnah fa yauma idzin la. Dia masuk ke huruf lam tanpa dengung. Radiyatan maradiyah. Tamma tu kan. Itu idgham. Ya. Idgham masuk ke dalam huruf mim bersama dengung. Itulah fadkhuli hukum dia. Qalqalah. Ya, qalqalah. Qalqalah apa? Sughra. Sughra. Betul. Qalqalah sughra. Okay, alhamdulillah selesailah sikit sebanyak hukum tajwid. Okay. Kemudian kita nak masuklah
kepada tadabbur. Ada siapa ke yang nak tasmi' sebelum masuk tadabbur? Tak apa, kalau tak ada, kita terus kepada tadabbur dan tazakur lah. Tadabbur ni untuk kita hayati dan amalkanlah dalam kehidupan seharian kita, dan juga tazakur itu untuk peringatan. Peringatan bagi diri kita. Pertama surah Al-Balad, 20 ayat, surah ke-90, dan ini adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Jadi pertamanya Allah bersumpah, la uqsimu. Tu pun kita kata lafaz sumpah. Sama juga wah, kan? Macam kita kata sebelum ni wal fajr. Selepas ni ada surah Al-Fajr, dan sebelum ni pun kita banyak macam wal laili wasyamsi wadduha. Itu semua sumpah demi. La uqsimu, aku bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini, iaitu negeri Mekah. Negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri Mekah ini. Jadi para ulama sebut bila Allah bersumpah dengan makhluk, dan bila Allah bersumpah dengan makhluk, maksudnya makhluk menunjukkan keagungan makhluk. Makhluk tu sendiri memang kita kata macam contohnya Al-Balad, iaitu negeri Mekah itu terkenal kita kata tanah suci, kan? Tanah suci kota Mekah, tempat yang agung. Begitu juga wa anta iaitu Nabi Muhammad SAW itu juga adalah makhluk yang agung. Makhluk yang agung, yang kita kata afdalul anbiya ataupun nabi yang terbaik lah. Dan bila Allah bersumpah dengan makhluknya, makin meningkat, kita kata makin tinggi keagungannya. Wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian antara bapa dan anak. Jadi kat sini para ulama tafsir ada sebut secara umum saja. Maksudnya Allah bersumpah dengan bapa dan anak. Maksudnya dari segi proses pembiakan tu, manusia ni Allah biarkan, kita kata asal daripada sperma kemudian ovum, kan. Jadi membiaknya manusia secara umum. Tapi ada juga para ulama tafsir kata ia merujuk kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kan, sebab kita kata Nabi Muhammad SAW asal nasab, kita kata nasab keturunan ke atas tu kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Keturunan yang itu. Jadi lengkaplah sebut. Anta Nabi Muhammad SAW, walid Nabi Ibrahim asalnya, walad anak kepada Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail. Jadi mereka ni keturunan Nabi di kota Mekah lah, maksudnya kelahirannya di hadzal balad, di tempat ini, Mekah. Berbeza dengan keturunan daripada Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ishaq. Nabi Ishaq banyak dekat kawasan Palestin lah. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka yang dizalimi di Palestin dan menghancurkan musuh-musuh Allah, Zionis laknatullah, yang kita kata menyerang sekarang ni Rafah pula. Sedangkan mereka kata Rafah itu tempat yang mereka takkan serang. Suruh daripada utara Palestin berpindah ke selatan Gaza, kan. Lepas tu kemudian selatan Gaza kat Rafah pun mereka bom juga. Kita kata kezaliman lah. Okay, baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang keempat ni, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah. Okay, jadi 3 ayat yang pertama tu sumpah. Allah bersumpah. Jadi yang makhluk yang Allah sumpah tu memang makhluk yang agung dah. Hebat, Masya Allah. Dan bila Allah bersumpah, bertambahlah keagungan dan kehebatan mereka itu. Untuk apa? Untuk nak cakapnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya, dia panggil jawab sumpah. Sumpah ni untuk apa? Untuk menyatakan ayat keempat ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berada dalam keadaan susah, kabad.
kita ni memang daripada para ulama sebut daripada nak lahir tu, yang sperm tu berenang tu, daripada berjuta-juta satu je yang terpilih untuk kita kata disenyawakan dengan ovum. Tu payah dah nak maksudnya nak kita kata nak pilih satu tu. Lepas tu masa nak lahir tu, lepas tu menangis, nak berjalan, nak merangkak, semua payah, nak kena jatuh, bangun gitulah. Sampailah ke hari ini kita ni. Kita boleh kalau kita nak imbas balik kan kesukaran, kepayahan yang kita dah hadapi setiap hari. Bukan kita saja, malah mereka yang hebat-hebat terdiri daripada golongan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, orang-orang terdahulu begitulah. Kita kata fitrah penciptaan manusia ini di dunia memang susah payah. Bersusah payah itu memang kita kata fitrahnya kehidupan itu macam tu. Okay, kemudian yang kelima, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia manusia itu menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya? Ini soalan kan untuk bagi kita sedarlah. Nak menyedarkan diri kita, ada yang lebih berkuasa. Allah itu maha kuasa. Ayat ke-6 ni para ulama sebut Allah nukilkan, rekodkan kata-kata orang yang kufur. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maksudnya tahu banyak dah aku ni sumbang ni. Banyak dah ni aku korbankan harta ni. Kalau orang minta apa, infak ke buat sumbangan sikit, banyak dah, tak payah. Jadi Allah balas balik, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Maksudnya nak bagi sedar, maksudnya walaupun kita maksudnya memang nafsu ni, diri kita ni dia bakhil, dia rasa macam banyak dah bagi. Tapi kalau yang untuk memuaskan nafsu sendiri ni rasa macam tak ada masalah nak kita kata nak shopping ke untuk diri sendiri, untuk nafsu tu dia tak terasa. Tapi kalau nak bagi infak, bagi sumbangan, dia rasa banyak dah ni. Dia mudah rasa macam tu. Jadi Allah tanya balik, tidakkah dia tahu bahawa ada yang melihat dia, yang tahu niat dalam hati dia tu. Niat dia menyumbang tu kan, bimbang riak kan, itu untuk muhasabah diri kita lah. Jangan bagi riak, bila kita sumpah, ya Allah bagilah aku ikhlas buat apa-apa ni. Sebab kita tahu Allah melihat. Sebab tu Allah soal, adakah dia menyangka tak ada siapa lihat dia? Tidak. Kita sebagai orang beriman, kita yakin Allah maha melihat kita. Okay, baik. Kemudian Allah ingatkan dekat ayat yang ke-8 ini, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, dua mata ni kan, ainain. Kalau satu ainun, ainun. Kalau dua ainain. Tidakkah kami telah menjadikan untuk dia dua mata dia, walisanan wasyafatain. Dan lidah juga sepasang bibir. Lidah satu, lisanan wasyafatain. Allah ingatkan balik nikmat yang Allah bagi. Begitu juga ayat ke-10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kita ada pilihan. Nak ikut nafsu ke? Nak ikut jalan taqwa. Kemudian ayat ke-11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Patutnya kita menempuh jalan yang kebaikan tadi lah, taqwa tadi. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah engkau tahu? Apakah jalan yang mendaki dan sukar? Aqabah. Aqabah ni benda yang sukar, payah. Fakku raqabah. Payah untuk nafsu kita lah. Fakku raqabah ayat 13. Ini jalan yang kita nak ikutlah sepatutnya. Iaitu melepaskan perhambaan, iaitu hamba abdi. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah ayat 14. Ustazah, Ya, Puan Mahania. nak tanya, Ya, boleh. adakah Sila. bila kita nak mendaki, Ya. kenapa bila kita nak buat sesuatu yang cakap
yang agama suruh, yang Allah suruh. Kita rasa macam susah, macam mendaki. Adakah maksudnya di sini dalam ayat tu? Ya. Contoh kalau kita nak menurut hawa nafsu kita, tak susah, tak lelah kan, macam relax je kan. Tapi bila kita nak belajar agama, nak Ya. belajar Quran, Ya. kita rasa payah, kita rasa berat macam mendaki gunung. Ya. Adakah itu maksud ayat ini? Ya, kita boleh maksudnya ayat ini kita boleh faham mengikut apa yang kita rasa. Sebab ayat ni kita kata ayat Allah ini dia terpakai untuk semua manusia. Setiap individu dia terpakai. Jadi memang para ulama sebut untuk melawan hawa nafsu ni dia perlu mujahadah. Mujahadah ni asal perkataan dia daripada jahada atas wazan fa'ala. Mujahadah maksudnya dia berlawan. Bukan kita je lawan nafsu, nafsu pun lawan kita. Dia lawan balik. Dia payahnya kita lawan balik. Memang perlu pada mujahadah nafsu. Mujahadah ni sampailah akhir hayat. Dia berlawan selalu antara hak dan batil, antara keinginan nafsu dan nak berbuat baik ni. Tapi bila dah biasa, dia memang maksudnya kita kata awal-awal ataupun kita kata dalam proses latihan lagi, ataupun kita kata naik turun iman. Bila iman kita mungkin dalam keadaan yang rendah ataupun sebab iman ni memang naik turun. Semua orang, para sahabat pun sebut pada Rasulullah SAW. Bermula dengan Hanzalah lah, hadis yang sahih. Hanzalah satu hari keluar jalan, dia berkata pada Abu Bakar, aku dah jadi munafik hari ni. Kemudian Abu Bakar kata, kenapa pula? Sebab bila kita bersama dengan Rasulullah, iman rasa tinggi. Tapi bila kita balik rumah, maksudnya tak bersama dengan Rasulullah, rasa macam iman tu turun. Jadi dia rasa dia dah jadi munafik. Begitu juga Abu Bakar. Siddiq pun kata, macam tu aku pun jadi munafik lah macam ni. Jadi mereka berdua bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kalaulah iman itu tetap saja, maka para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tepi-tepi jalan. Sebab apa? Sebab para malaikat je iman dia tinggi sentiasa. Jadi kita ni yang iman naik turun ni memang akan berlawan lah dengan nafsu kita. Jadi bila iman tu sedang tinggi kan, tengah naik tu, kita rasa mudah je buat baik. Rasa macam seronok, rasa macam itu kita kata dia perlukan kepada latihan lah, mujahadah lah dia panggil mujahadah. Memang nak buat baik ni payah sebab dia berkait dengan kita kena lawan nafsu, lawan syaitan, dia mujahadah. Sebab syaitan dengan nafsu ni memang nak suruh kita buat jahat. Tapi dalam diri kita pun ada dia panggil fitrah, naluri nakkan kebaikan, naluri nakkan buat belajar agama, nak buat benda-benda baik ni, naluri tu ada. Fitrah kita ada. Tapi sebab dia berlawan dengan nafsu, berlawan dengan bisikan-bisikan syaitan tu, yang tu yang dia jadi berlawan lah. Dan malaikat pun ada yang bersama dengan kita ni, yang membisikkan supaya buat baik. Jadi ada malaikat dan ada naluri fitrah kebaikan yang akan berlawan dengan siapa? Syaitan dan juga nafsu. Nafsu dalam diri kita, naluri kebaikan pun dalam diri kita. Yang malaikat dia ilhamkan yang baik-baik, syaitan pula yuwaswisu. Dia membisikkan benda-benda yang jahat. Samalah. Dua, kita nak pilih hak mana. Jadi bila kita biasa pilih hak baik, jalan takwa tadi kan, najdain ada dua. Ataupun kalau kita tengok dalam surah sebelum ni, surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada pilihan dua, diilhamkan perbuatan jahat dan takwa. Jadi kita nak pilih yang mana? Bila kita biasa pilih yang takwa, jadi akhirnya jadi mudah lah. Tapi tak dinafikan, memang buat baik ni memang dia mendaki dan sukalah. Tapi bila lama kelamaan kita asyik pilih yang tu, dia akan jadi dia jadi lapang. Alam nashrah laka sadrak. Kan dalam surah Asy-Syar yang melapangkan jiwa kita. Gitulah. Jadi kita boleh faham ayat tu sebagai begitu juga. Maksudnya dalam nak buat baik ni payah. Begitulah, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Jalan yang mendaki susah ke apa?
Antaranya contohnya fakku raqabah, nak bebaskan hamba. Jadi alhamdulillah zaman kita ni perhambaan dah tak ada. Cuma ada juga lagi kita kata perhambaan kita illegal lah kan. Yang di luar undang-undang lah dipanggil apa? Human trafficking kan. Dia jual beli kita kata dalam kes-kes pelacuran apa semua kan. Masih ada lagi. Na'udzubillah min zalim. Jadi kita tak nak ini perhambaan ni, ataupun memberi makan pada hari masghabah, hari terjadinya kelaparan. Contohnya kat mana sekarang ni yang berlaku kelaparan, antaranya kat Palestin lah, Gaza kan. Kemudian yang ke-15 yatiman dha maqrabah. Ustazah, yang ni kalau soal barat ni termasuk untuk bulan puasa juga ke hari kelaparan tu ke? Hari kelaparan ni lebih kepada memang berlaku musibah, macam musibah peperangan, musibah mungkin ada kemarau, itu lebih umum lah. Tapi bulan puasa memang tak dinafikan, bahasa puasa tu kita lapar. Boleh kita kata secara khususnya memang ada hadis Nabi SAW yang sebut siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahala puasa orang yang berpuasa tu. Kita dapat 2 kali ganda lah. Kalau kita bulan puasa, kita pun puasa. Tapi katalah kalau puasa sunat, mungkin hari tu kita tak boleh berpuasa. Maka bila kita bagi makan kepada orang yang puasa sunat, walaupun kita tak puasa sunat, kita dapat juga pahala orang yang puasa sunat tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang puasa sunat tu. Itu memang ada hadis khusus berkenaan memberi makan kepada orang yang berpuasa lah. Okay. Kemudian ayat ke-15, kepada anak yatim daripada kaum kerabat. Maksudnya berbuat baik ni paling pertama kita tengok dalam keluarga. Okay. Kalau dalam keluarga tak ada yang miskin yang memerlukan bantuan, kaum kerabat. Kaum kerabat. Tak ada jiran-jiran, maksudnya dia makin lama makin jauh lah. Maksudnya kita yang penting kalau setiap individu tu menjaga keluarga dia, kaum kerabat dia, dengan harapan kita kata akhirnya dibawa kepada masyarakat lah, kemudian kepada negara. Baik. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, ayat ke-17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat yang ke-17 ni menarik sebab yang tadi tu fakku raqabah, it'am, sampai yang matrobah ni itu semua kepada individu. Tidakkah dia memilih jalan yang sukar lagi mendaki? Tu kepada individu tu buat baik. Maksudnya Allah suruh setiap daripada kita ni pilih jalan kebaikan. Walaupun kita rasa macam susah sangat, rasa mendaki, rasa payah. Tapi tak apa, mujahadah juga. Kemudian naik sikit, dia masuk secara organisasi, kumpulan. Buat secara berkumpulan. Thumma kana minal ladzina, jamak alladzina, orang-orang yang beriman dan saling berpesan dengan kesabaran. Sabarlah, bukan mudah nak buat baik ni, kan? Memang kena pesan dengan kesabaran. Jadi ini naik para ulama sebut kepada buat kerja baik secara berkumpulan, secara berjemaah, secara berorganisasi. Sebab kesannya lebih luas. Dia lebih tahan lama. Individu memang setiap individu kena buat baik. Dalam masa yang sama kita kumpulkan yang baik-baik ni untuk buat bersama-sama. Baru semangat kan. Dia semangat tu lain. Bila buat dalam kumpulan ni ataupun organisasi ni atau dalam jemaah ataupun kita kata beramai-ramai lah, sama-sama orang yang beriman berkumpul untuk saling berpesan dengan kesabaran. Sama macam surah Al-Asr kan. Cuma tambah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kat sini tambah lagi watawasaw bil marhamah, dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Marhamah daripada perkataan rahmah, kasih sayang. Maksudnya untuk kita kata bukan benci membenci.
Kita na'udzubillah lah, kita kalau tengok kan, kalau dalam media sosial ke apa, ada orang nak melaga-lagakan kan, macam hari tu kita sebut mengadu domba kan, nak buat balah, buat orang kata perpecahan. Tidak, dalam Islam tak boleh, memanglah haram, dosa besar kita kata memecahkan kita kata jemaah ataupun hubungan antara umat Islam ini. Tapi kita sebarkan kasih sayang, suruh kasih sayang, suruh berlapang dada kan, tak mau berpecah belah lah. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah, ulaika tu jamak, jamak, mereka itulah golongan kanan. Golongan kanan ni golongan ahli syurga. Dia berkait dengan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan yang kita nak ikut, iaitu jalan yang Allah bagi nikmat, yang kau bagi nikmat kepada mereka. Jalan apa? Jalan ni susah, jalan ini mendaki lagi payah. Tapi bila bersama-sama insya-Allah, sebab kita saling berpesan dengan kesabaran, dengan kasih sayang, dia akan jadi mudah. Dia akan jadi lapang dada kita. Syarh dalam surah Insyirah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, kan, yang saling bekerjasama untuk buat jahat ni, macam kita kata Zionis laknatullah lah. Hari ni kita memang nampak dengan jelas macam mana mereka mengebom, menzalimi orang-orang Islam di sana. Mereka itu kufur dengan ayat-ayat kami. Hum ashabul masy'amah, mereka itulah golongan kiri, ahli neraka, yang kita tak mau termasuk ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat, iaitu jalan golongan kiri ahli neraka ni kita tak mau. Alaihim narum muqsadah, di atas mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Itu balasan untuk mereka. Jadi bila kita baca ayat-ayat berkenaan janji Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita rasa lega, kita rasa lebih tenang. Kita kata mereka yang dizalimi pastilah mati syahid ahli syurga. Adapun mereka yang menzalimi, pastilah mereka ini Allah dah janji, na'udzubillah, masuk api neraka lah. Itu 20 ayat dalam surah. Ya, Ustazah, dalam Al-Quran memang golongan kiri ni merujuk kepada orang yang zalim, iaitu orang yang masuk neraka, Ustazah? Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada sebut juga golongan kiri. Sebab tu Tok Nelly tu zaman dulu-dulu marah tu kalau ambil guna tangan kiri kan, Ustazah kan agaknya lah. Nak ambil tangan kanan, tangan kiri memang sensitif lah orang Melayu ni agaknya terfikir macam tu. Betul. Dia selain daripada kita kata golongan kiri ni adalah golongan ahli neraka, sebab apa? Nanti mereka di hari akhirat nanti kita akan tengok nanti dalam surah lepas ni surah Al-Insyiqaq ada disebutkan orang yang menerima bukunya daripada belakang, ataupun ada dalam ayat lain dia ambil dengan tangan kiri dia. Itu adalah golongan ahli neraka. Adapun mereka yang dapat dengan tangan kanan, surah Al-Insyiqaq, kalau tengok muka surat 589 ayat nombor 7 surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan daripada tangan kanan, dia ambil dengan tangan kanan dia, maka itulah fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka lah golongan yang akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ahli syurga lah. Adapun kita kata ialah makan dengan tangan kanan, itu memang adab, memang Nabi SAW ajar. Kul biyaminik, kul tu daripada akala yakulu, kul, makan. Kalau kul, qaf tu katakanlah, qala yaqulu kul, tu kul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, kan, qul a'udzu birabbin nas, qul tu katakan. Tapi kalau kul, kaf, itu daripada akala yakulu, kul, makan. Kul biyaminik, itu Nabi SAW ajar. Ada seorang budak gulam nak makan, Ustazah lupa nama dia apa, dia nak makan, dia nak ambil dengan tangan kiri dia. Lepas tu Nabi SAW tegur,
kul biyamin, samillah, mula-mula bacalah bismillah. Kul biyamini kan, makan dengan tangan kanan dan ambil yang dekat. Kalau jauh minta dekatkan, jangan langkau, maksudnya ambil tu nak ambil hak jauh kan, minta orang tu ambilkan, maksudnya ambil hak dekat-dekat lah. Itu adab makan. Ada pun kalau orang nulis dengan tangan kiri tu mungkin dia punya orang kata kidal kan, kidal dia punya kemampuan dia lah, itu kita tidak mencela lah kan. Tapi kalau dia mampu makan dengan tangan kanan, sengaja makan dengan tangan kiri, yang itu memang dicela lah. Kita kata tak ada adab makan dengan tangan kiri. Jadi adab dalam Islam ni dia semua ada. Adab makan, adab masuk tandas, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dia ada adab. Macam tu. Okay, ya. Baik. Kemudian kita masuk surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ada 30 ayat. Yang pertama pun bermula dengan sumpah juga. 3 ayat juga dengan sumpah, sama surah Al-Balad tadi 3 ayat, surah Al-Fajr pun 3 ayat. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Malam yang 10 ni para ulama ada 3 pendapat, iaitu 10 malam terakhir Ramadan, ada yang kata 10 awal Muharram, yang kita ada sebut hari Ashura tu kan, yang disunatkan berpuasa 10 awal Muharram, itu termasuk bulan haram lah. Ada yang sebut 10 awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Okay, itu 10 demi malam yang 10. Kemudian demi yang genap dan yang ganjil. Ada kita kata solat ada yang genap, ada yang ganjil. Hari dan bulan pun ada yang genap dan ganjil lah. Contohnya ada yang 29, ada yang 30. Itu dalam bulan Islam dia sama ada 29 atau 30. Wal laili idza yasr. Ada empat maaf ya. Wal laili idza yasr, dan malam apabila berlalu. Jadi ini para ulama sebut ini pemandangan secara cepat lah. Allah bersumpah dengan makhluk Allah yang terdiri daripada kita kata waktu pagi fajar, kemudian nampak waktu malam pula, kemudian ada yang genap, ada yang ganjil, kemudian malam apabila berlalu. Bila malam berlalu maksudnya tiba balik waktu fajar. Dia pusing kat situlah kejadian alam malam dan siang. Dia berputar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Okay, untuk apa sumpah ini? Untuk jawab sumpah dia nombor 5 itu, demikianlah sumpah bagi orang yang berakal. Kita nampak ada pusingan alam. Fajar ke malam, malam ke fajar. Pusingan dia. Okay. Kemudian cerita nombor 6 ni sampailah 14. Kisah-kisah kejatuhan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad? Jadi arahan ni untuk kita jugalah. Tengok balik kisah kaum Ad, macam mana Allah menghancurkan kaum Ad. Kaum Ad ni tahu tak Nabi dia Nabi apa? Ada yang tahu? Ad, nabinya Nabi Saleh. Hud. Kaum dia Thamud. Yang kita baca sebelum dalam surah Asy-Syams. Kadzabat Thamudu bi tawwaha. Thamud nabinya Saleh. Kalau kaum Ad nabinya Nabi Hud. Dekat-dekat kan? 3 huruf, ain, alif, dal. Nabinya Hud, ha, waw, dal. Kalau Thamud, ha, mim, waw, dal. Thamud. Nabinya Saleh, sad, alif, lam, ha. Nak mudah ingat lah kan? Ta, sa. Thamud, Saleh. Okay, baik.
Jadi nak tengok kejatuhan. Mereka asalnya Allah bagi kuasa, tapi mereka kufur. Maka Allah jatuhkan mereka. Dia pusingan kekuasaan. Macam sekarang ni, nampak macam yang berkuasa ni orang kafir kan, Zionis, Amerika kan semua kan. Allah pasti akan jatuhkan sebab mereka zalim. Iram dzatil imad, iaitu penduduk Iram. Okay? Kaum Ad ini, ibu kota dia nama Iram. Iram dzatil imad, yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi, tiang-tiang dia tinggi-tinggi. Hebat teknologi zaman kaum Ad. Tapi Allah hancurkan mereka sebab kezaliman mereka lah. Kufur, mendustakan Nabi Allah iaitu Nabi Hud. Kemudian ayat ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tengok Allah gambarkan kepada kita kaum Ad ni dia punya teknologi tu macam mana yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain. Hebat bangunan dia, tinggi-tinggi, tak pernah lagi. Wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad. Thamud, yang ni Nabi Saleh. Ayat nombor 9. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Buat rumah kot kawasan dalam bukit tu. Batu-batu besar tu, dalam dia boleh buat dapur, bilik tidur. Dia punya teknologi zaman tu. Kemudian Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad. Ayat ke-10. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar juga. Teknologi semua hebat-hebat. Thamud, Ad, Fir'aun, alladzina taghaw fil bilad. Ayat ke-11 ni merujuk kepada semua ni. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, mereka ini taghaw. Taghaw kan, kita kata tagut tu bermaharajalela di dalam negeri. Buat kezaliman, buat jahat dalam negeri. Taghaw, teruk lah. Teruk dalam negeri mereka lah. Fil bilad, jamak. Bilad, jamak, banyak. Kalau satu, tahu tak apa dalam bahasa Arab? Bilad, jamak. Kalau satu je? Ahad, wahid. Balad. Balad. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad tadi, yang kita baca tadi tu mufrad. Mufrad dia baladun, Al-Balad. Itu satu negeri lah, berkenaan negeri Mekah. Tapi dalam surah Al-Fajr ni disebutkan fil bilad. Banyak tempat ni, banyak negeri ni. Sebab apa? Sebab ada banyak kaum. Ada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun ni. Negeri banyak. Fa'aktharu fihal fasad. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan dalam negeri itu. Fasad, banyak fasad. Macam apa yang kita tengok lah hari ni. Zionis, Israel buat fasad, banyak kerosakan, bom sana sini, menguntukkan, membunuh, genosid dan sebagainya lah. Fasabba alaihim. Lalu akibat dia apa? Ayat 13. Kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan ataupun disebut calamity, paluan azab kepada mereka. Itu akibat mereka lah. Ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi kita memang serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat kita kata kezaliman yang kita nampak dengan mata kita hari ni. Tengok budak-budak menangis cari mak dengan berdarah, dengan yang syahid kan, mayat-mayat. Allahu Akbar. Jadi kita bila kita tengok balik janji-janji Allah tu, kita rasa tenang balik. Fa'ammal insan. Yang ni habis dah sejarah dah zaman dulu. Sekarang ni pula, ada pun manusia itu zaman berzaman, bagi orang yang salah prinsip dia bukan prinsip orang beriman, maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia nampak kesenangan, kekayaan, harta benda tu tanda Allah muliakan dia. Tanda dia orang mulia. Ni salah. Begitu juga ayat ke-16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
Jadi kemiskinan, kefakiran bagi pandangan mata dia, sebab dia dia bukan kita kata melihat dengan pandangan kacamata Islam, dia melihat secara nafsu dia, kan pandangan nafsu dia, oh miskin, hina lah, ni Allah dah hina aku ni. Itu salah. Sebab dalam Islam, kesenangan dan kefakiran, kepayahan ni semua ujian. Bukan tanda seseorang itu mulia atau hina. Yang menjadikan dia mulia atau hina, apa pilihan dia dalam ujian yang Allah bagi? Adakah dia nak bersyukur dan bersabar ataukah dia nak kufur? Maksudnya bila senang, kalau dia bersyukur, bila ada harta dia bersyukur, dia infak dan sebagainya, maka itu yang memuliakan dia itu. Syukur dia itu yang menjadikan dia mulia pada pandangan Allah. Sabar dia kalau dia susah, fakir dan sebagainya lah kan. Itu yang memuliakannya. Sebab tu dalam hadis yang sahih, Nabi sebut ajaban. Ajaban lil mu'min. Adalah satu benda yang menjadi satu yang kita kagum. Ajaban. Ajaban ni benda yang takjub. Ajaibnya orang beriman itu adalah bila dia dapat sesuatu yang baik, nikmat Allah, dia bersyukur. Tapi bila dia ditimpa kesusahan, kepayahan, dia bersabar. Itu kita kata caranya lah. Bukan kata, oh ni dia senang ni, oh ni Allah muliakan dia ni. Dia ni payah ni, itu sebab hina tu, Allah hina. Tidak, salah. Okay. Kalla, okay. 17. Jadi Allah menafikanlah, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Pandang hina pada anak yatim, sebab anak yatim ni biasanya susah, tak ada orang lindung dia, ayah dah meninggal dunia. Budak-budak lah kan, macam kita tengok dalam tafsiran apa itu yatim oleh dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu mereka yang umurnya belum baligh lah, itu dianggap anak yatim. Cuma nafkah kepada anak yatim itu Mufti Wilayah setuju untuk 18 tahun ke atas sampailah dia boleh berdikari. Barulah stop nafkah kepada anak-anak yatim ni lah, maksudnya sebab dia dah boleh kita kata mencari harta sendiri. Okay. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling membantu. Ini jamak. Tukrimuna pun jamak. Maksudnya tak saling memuliakan anak yatim. Itu yang salah. Itu yang hina di pandangan Allah. Bukan dia kaya ke dia miskin ke yang menjadikan dia tu hina atau mulia, tapi orang yang hina ni bila dia tidak memuliakan anak yatim. Tapi bila dia muliakan anak yatim, jaga anak yatim, maksudnya itu orang yang mulia lah. Tapi kalau dia menghina anak yatim, maka dia orang yang hina. Lepas tu tidak pula saling menggalakkan bagi makan kepada orang miskin. Kemudian yang ke-19, sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Kalau kes kat Malaysia ni, kalau tanya peguam-peguam syariah lah yang berkait dengan urusan harta pusaka ni, Masya Allah, macam-macam lah cerita. Maksudnya nak makan harta secara batil. Harta pusaka. Kemudian yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan. Jadi ini jalan yang kita tak mau ikut. Sampai ayat 20. Daripada ayat 15 sampai ayat 20 untuk menceritakan kepada kita golongan yang jangan ikut jalan macam ni. Ini golongan yang salah lah. Yang kita kata kalau yang salah, yang sesat itu termasuk golongan ahli neraka. Kita tak mau. Ustazah nak tanya ayat 20 yang mencintai harta secara berlebihan tu kan? Contohnya kalau kita ni semua anak kita semua perempuan, kita terlalu cintakan harta kita, kita berasa gelisah kalau nanti bila kita mati nanti harta kita akan dapat dekat adik-beradik lelaki kita kan. Kita dandan, kita buat hibah dan kita tak mau
kita tolak terus faraid. Kiranya kita ni adalah termasuk dalam golongan yang Allah marah ke, Allah murka ke. Sebab dalam hati kita ni memang kita kata, ya Allah, aku ni kerja dah lah banyak. Lepas tu tanah aku banyak, orang aku banyak, anak aku semua perempuan. Aku tak nak harta aku jatuh ke pot saudara dia ni. Aku nak anak aku juga yang perempuan diorang dapat. Jadi aku nak buat hibah. Niatnya macam tu. Adakah kita ni, sebab confuse sekarang ni hibah dengan faraid tu kan Ustazah? Ya. Dia macam ni. Sebenarnya asal dia kan, apa-apa yang melanggar syarak, yang buat secara haram, yang jelas itu memang kita kata benda itulah yang merujuk kepada cinta kepada harta secara berlebih-lebihan sehingga sanggup buat perkara yang haram tu, mencuri, mengompak, rampas harta anak yatim, tukar nama secara tipu. Okay. Ada pun berbeza ya dengan hibah dan faraid. Okey, Ustazah ingat yang masa tu peguam nama Tuan Ishak. Tuan Ishak ni dia bagi kita kata seminar lah kepada kami di Kolej Islam Darul Ulum ni berkenaan dengan harta pusaka. Sebab dia peguam yang menguruskan juga bab harta pusaka ni, dia kata sebenarnya faraid ni asalnya memang kita kata okey, kalau tak ada anak lelaki, dia boleh jatuh pada adik-beradik lah, lelaki kan, contohnya pak saudara dia. Dan lebih asalnya sebab apa? Sebab dalam Islam tanggungjawab pak saudara ni adalah untuk menjaga, untuk jadi orang kata orang yang melindungi anak-anak tu. Tapi yang merosakkan faraid tu jadi nampak tak bagus, nampak yang macam menzalimi tu, sebab orang tu, individu tu tak bertanggungjawab. Kalau dia bertanggungjawab, dia akan lepas kan, kata oh tak apalah pakcik tak perlu ni bagi. Tapi bila kita rasa pakcik ni bukannya baik sangat, bukan bertakwa kan, bimbang dia makan harta dan tak menjaga anak-anak perempuan kita ni, tidak melindungi anak-anak perempuan kita ni. Sepatutnya pakcik ni kena bertakwa, bertanggungjawab, sanggup kita kata berkorban, sebab tu dia dapat bahagian harta lebih. Okay. Tapi bila kita bimbang pakcik ni bukan bertakwa ni, pakcik ni maka ketika itu ada hibah. Hibah ni pun dalam syariat Islam. Maka siap-siap kita buat hibah mengikut syarak. Maka itu tidak bermakna kita mencintai harta tu berlebih-lebihan, tapi kita nak bagi, nak uruskan harta yang kita ada ni supaya anak-anak kita tidak dizalimi. Sebab kita tahu zaman sekarang ni banyak yang menzalimi, banyak orang-orang zalim. Asalnya Tuan Hamdi cakap, Tuan Hamdi Ishak kata, cantik dah faraid ni. Kalau tak perlu hibah bersyarat pun sekarang ni, cantik dah. Tapi untuk siapa dia jadi cantik? Untuk orang-orang yang bertakwa, yang ambil peranan dia, bertanggungjawab, melindungi. Tapi bila orang tu, individu tu rosak lah. Dia jadi nampak tak cantik lah. Begitu juga apa-apa isu pun, isu poligami. Syariat cantik lah. Tapi orang tu, individu tu, bila dia tak bertanggungjawab jadi tak elok lah nampak. Tapi sebenarnya cantik dah. Tapi bila kita kata, bila ada seorang tu dia dah buat siap-siap dah hibah untuk anak perempuan dia, sebab bimbang yang harta yang kita banyak, kita Allah kurniakan pada kita ni, didapat pada orang yang zalim, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak bertanggungjawab. Dan anak-anak kita terabai. Maka sebab tu kita buat macam tu, untuk bagikan semoga-moga dengan usaha kita buat hibah itu dapatlah membantu anak-anak kita bila kita tiada nanti. Dan memanglah kita kata urusan menjaga anak kita tu lillahi ta'ala lah, kepada Allah lah yang akan jaga mereka. Tapi dari segi usaha kita sebagai usaha seorang manusia, seorang makhluk Allah yang kita kata tak tahu apa ni, kita kata ada hibah dalam syariat, maka kita pun ambil. Bukan buat secara haram, memang ada dalam syariat, maka itu antara pilihan yang kita ada. Yang Ustazah belajar dengan Tuan Hamdi hari itu macam itulah. Jadi tidak ada salahnya. Bukan kata kita ni dah ada faraid kan, kenapa nak buat hibah ni, nak melawan hukum Allah ke? Tidak. Faraid pun memang hukum Allah.
Tapi dia cantik bila individu tu bertanggungjawab, bertakwa. Begitu juga hibah pun ada dalam syariat. Maka kita buat pilih untuk hibah berbanding dengan faraid. Boleh? Harap jelas lah. Jelas Ustazah, terima kasih. Sama. Jadi yang menjadikan kita na'udzubillah lah, kita tak mahu termasuk golongan yang mencintai harta berlebihan sehingga sanggup buat perkara yang haram, menipu dan sebagainya. Okay. Kemudian ini peringatan Allah ingatkan untuk hari akhirat, ke masa hadapan. Sebelum ni masa lalu Allah gambarkan kaum Ad, kaum Samud, Firaun, macam mana kejatuhan mereka. Kemudian ke masa depan, ketika sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ni tak berlaku lagi, tapi Allah bagi dah gambaran. Kita dah boleh bayang dah kita nak masuk golongan mana masa waktu hari akhirat nanti. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhan serta malaikat berbaris-baris. Masya Allah, kan kita dah sebut sebelum ni, makhluk yang paling banyak sekali berbanding dengan 3 makhluk ni, malaikat, jin, manusia adalah malaikat hak paling banyak sekali. Bayangkan keadaan berbaris-baris bersaf-saf ni, makhluk daripada cahaya. Sehingga para ulama sebut kalau anggarannya manusia, jin, malaikat, 70% adalah malaikat, 70 pula, 90% adalah malaikat, 90% adalah malaikat, 9% jin, 1% saja manusia. Okay. Kemudian apa? Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu. Kita dah boleh bayang dah masa tu. Kita nak jadi golongan mana? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang ni satu golongan ni golongan ahli neraka. Mereka kata apa? Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menyeksa seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Itu sampai ayat 26 tu ancaman untuk orang-orang ahli neraka. Ustazah, ya laitani ni macam dia macam menyesal sangat, dia mengeluh, dia ni lah. Dia macam bercakap lah Ustazah kan, orang tu kan? Dia kata laitani, dia menyesal ke, dia menderita amat-amat sangat ke? Ya, maksudnya dia sangat menyesal sebab kalau ya laitani ni adalah harapan yang tak mungkin berlaku. Sebab benda tu dah lepas. Macam dalam surah An-Naba pun ada ya laitani kuntu turaba. Kalaulah dulu aku hanyalah sekadar tanah je, bukan manusia. Benda yang dah lepas tak boleh ulang balik dah. Begitu juga ni kat hari akhirat dah. Nak berubah sekarang, masa kat dunia ni, masa-masa hidup boleh berubah. Nak buat baik, nak bertaubat dan sebagainya sekarang. Tapi kalau ya laitani tu benda dah lepas dah. Tak boleh nak balik dah. Dia berbeza dengan kita kata harapan, kita kata doa-doa yang untuk yang kita kata masih boleh berlaku. Kalau ya laitani ni untuk benda yang dah tak boleh berlaku dah. Okay, kemudian itu golongan ahli neraka. Masuk ayat 27, ini golongan ahli syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nafs tu dia nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, kita sebut nafas kan, dalam bahasa Melayu pun nafas, pasti akan merasai mati. Inilah Allah panggil balik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuma kat sini sesuai untuk sebut sebagai jiwa. Maksudnya itu adalah Allah menyeru kepada kita lah Ustazah kan, pada masa itu kan. Ya betul. Ahli syurga Allah akan seru wahai jiwa yang tenang. Maksudnya itu
Maksudnya macam mana? Memang Allah akan bagi. Memang Allah akan, dia tersekat lah. Dialog Ustazah tak itulah ya pasti Ustazah. internet Ustazah. Maksudnya itu adalah dialog Allah akan bagi pada jiwa yang tenang yang masuk syurga tu lah. Ya, betul. Maksudnya Yang Allah akan bagi. betul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuma Melting ya Ustazah. hakikat dia Ya. hakikat dia berlaku nanti macam mana? Ya macam mana? Maksudnya bila dengar tu rasa sedih nak menangis lah, maksudnya sangat melting lah. Ya, Kita ya, betul. Allah sendiri yang berdialog dengan kita kan. Ya, Allah sendiri. Cuma hakikat ni, sebab ada yang tanya, Ustazah nanti Allah cakap bahasa Arab ke ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kan? Kau tak faham bahasa Arab kita. Yang hakikat dia itu wallahu alam, Allah mengetahui macam mana. Tapi kita akan faham Allah panggil kita. Cuma dalam Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka ceritanya dalam bahasa Arab. Sebab ada yang cakap Ustazah kan bila Allah cerita pasal Nabi Musa, macam mana Nabi Musa berdialog dengan kaum dia. Ustazah, Nabi Musa cakap bahasa Arab ke dengan kaum dia? Tidak, zaman Nabi Musa bahasa lain. Tapi Allah cerita kat kita menggunakan bahasa Arab. Begitu juga Allah berdialog dengan malaikat. Ustazah, Allah cakap dengan malaikat bahasa Arab Ustazah? Tidak, Allah ceritakan kepada kita dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi hakikatnya macam mana? Wallahu a'lam. Begitu juga bila Allah cerita dialog dengan ahli syurga. Nanti Ustazah kita sama-sama ni akan cakap bahasa Arab dalam syurga. Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita faham nanti. Cuma sebab Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka ceritanya dalam bahasa Arab lah. Tapi adalah terjemahan dia kalau ada Quran terjemahan kan. Jadi kita faham, Allah menyeru kita, menyeru jiwa yang tenang. Sebab tu para ulama bahagikan nafs. Nafs itu kepada 3. Dia panggil yang tu nafsul mutmainnah, nafsu ammarah. Nanti kita akan tengok dalam surah mana ada yang pasal la ammaratun bisu, yang tu surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa suruh buat jahat. Itu hak jahat lah. Nafsu hak jahat. Yang ketiga ini adalah nafsul lawamah. Ini antara 2. Nafsul mutmainnah, ahli syurga. Nafsu ammarah, ahli neraka yang suruh buat jahat lah. Jahat, dia jahat. Kemudian nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang duk menyalahkan diri dia. Maksudnya dia menyesal lah. Dia menyesal. Lawamah. Jadi kita ni nak moga-moga termasuk dalam golongan nafsul mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini golongan hamba-hambaku ni, itulah golongan yang diberi nikmat tu. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Bukan itu saja, di kalangan malaikat pun ibad yang dikenali sebagai hamba-hamba Allah. Kalau kita untuk makhluk, kalau hamba kepada makhluk, hina lah, hina. Tapi bila sebut hamba Allah, dia jadi mulia. Sebab hamba, perhambaan dia hanya kepada Allah. Dia bebas daripada segala makhluk. Tapi kalau dia tak nak jadi hamba Allah, maka dia akan jadi hamba nafsu, hamba syaitan, hamba dunia, hamba harta, hamba pangkat. Maka dia akan menjadi hina pada pandangan Allah lah terutamanya. Bila dia tak nak jadi hamba Allah. Tapi bila dia jadi hamba Allah, maka dia merdeka lah, merdeka daripada makhluk. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itulah yang kita mintalah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu redhamu dan juga syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesailah untuk hari ini tadabbur dan tazakkur lah, peringatan pada kita untuk kedua-dua surah, iaitu surah Al-Balad dan juga surah Al-Fajr. Jadi
sebelum kita tutup ni, ada apa soalan yang terakhir ke? Saya punya tak ada. Tak ada ya? Kalau tak ada apa, kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.